Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini. Ya, Tuan Haji Muzammil pun ada ya. Baru mula ni. Baru kita nak mula sambungan tazkirah sinar Ramadan kita yang bertajuk Fadilat Ramadan. Semalam kita telah membincangkan 5 daripada kelebihan-kelebihan ataupun fadilat puasa. Minta maaf, puasa ya. Sebelum tu kita dah bincang tentang fadilat Ramadan. Malam semalam kita bincang fadilat puasa ya. Jadi fadilat puasa yang keenam, puasa ala kafarah, iaitu penghapus daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yamani, fitnatur rajulu fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa walidihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maknanya fitnah seorang lelaki pada ahli keluarganya, hartanya, jiwanya dan jirannya dikafarah dengan puasa, sedekah dan amal ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Munawi, fitnah lelaki ialah kesesatan, maksiat atau perbuatan jahatnya yang membabitkan ahli keluarganya sehingga lupa menjalankan kewajipannya dan cuai memberi didikan kepada ahli keluarganya segala perkataan yang baik. Fitnah kepada harta ialah yang didapati dengan cara yang haram dan dibelanjakan kepada perkara yang haram atau terlalu disibukkan oleh hartanya sehingga lalai melakukan kebajikan. Ya, ini dimaksudkan dengan fitnah dalam hadis ini. Mana fitnah tadi apa? Iaitu kejahatan, kesesatan ya, yang kita lakukan itu adalah dinamakan sebagai fitnah pada diri kita sendiri. Adapun fitnah terhadap harta iaitu bagaimana kita mengambil harta dengan cara yang tidak betul. Sama ada rasuah, riba, menipu orang dan seumpama dengannya. Begitu juga fitnah terhadap ahli keluarga kita, iaitu kita cuai daripada mendidik anak isteri kita. Ingat tuan-tuan sekalian, anak isteri adalah amanah kita sebagai seorang suami ataupun seorang bapa. Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Sekiranya kita mencuaikannya, maka kita akan dipersoalkan. Kemudian fitnah terhadap dirinya ialah cenderung kepada nafsu syahwat dan seumpama dengannya. Fitnah kepada anaknya ialah gembira yang keterlaluan sehingga melupakan perintah-perintah syarak. Ya, gembira sangat anak dapat kejayaan yang cemerlang sampai dia terlupa dengan hukum-hukum dan perintah-perintah. Fitnah kepada jirannya pula ialah rasa iri hati, berasa megah, berebut, mengejar hak keperluan dan cuai di dalam melaksanakan perjanjian, yakni memungkiri janji. Itu fitnah terhadap teman kita ataupun jiran kita. Tengok jiran kita lebih sikit, kita pun mulalah datang perasaan hasad, perasaan dengki, ya, yang akhirnya kita menjatuhkan orang lain. Jadi fitnah-fitnah ini akan terhapus dosa-dosanya tadi apabila kita berpuasa ataupun mengerjakan solat ataupun kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini hadis yang masyhur, kita biasa dengar ya. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan Allah diampunkan baginya dosa yang terdahulu. Mana orang yang berpuasa betul-betul dengan penuh keimanan. Mana bila penuh keimanan, puasanya itu benar-benar dijaga daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Batalkan puasa satu hal. Satu lagi ialah membatalkan pahala puasa. Dia puasanya sah, tapi batal pahalanya. Kerana apa? Kerana dia melakukan fitnah-fitnah tadi. Dia menipu orang. Jadi menyebabkan terbatal pahala-pahala puasa. Jadi pastikan tuan-tuan sekalian, puasa kita tak batal dan pahalanya juga tidak terganggu. Jangan sampai kita biarkan pahala-pahala kita terhapus disebabkan oleh kejahatan-kejahatan ataupun fitnah yang kita lakukan. Sabda baginda Rasulullah SAW lagi dalam satu hadis, "Shaumu yaumi Arafah yukaffir sanatain madiyatan wa mustaqbalatun wa shaumun Ashura
yukaffiru sanatun madiyatun. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun yang lepas dan akan datang, dan puasa hari Ashura pula mengkafarah dosa tahun yang terdahulu. Kita bukan cerita tentang khusus pada puasa Arafah tadi, tapi umum puasa tadi. Mana bila kita berpuasa, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa kita yang akan datang dan yang telah lalu. Tapi dengan syarat, dengan penuh keimanan, dan penuh kita sentiasa bermuhasabah, dan kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan puasa mengharapkan perkara-perkara yang lain. Itu kita ikhlaskan diri kita, insya-Allah. Mana-mana yang dah masuk tu boleh share kepada kawan-kawan lain, supaya kawan-kawan lain pun dapat hadir sama untuk berkongsi ilmu kayak gitu ya. Baik, yang ketujuh, fadilat berpuasa. Allah Ta'ala dan para malaikat memuliakan orang yang berpuasa dengan bersalawat ke atasnya. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Sebab tu nanti kalau berpuasa jangan lupa bersahur, tuan-tuan sekalian. Sahur ini antara satu amalan yang dikhaskan kepada umat Nabi Muhammad, tidak pada umat-umat yang terdahulu. Dan pahalanya sangat besar dan ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Walaupun hanya kita seteguk air kosong saja, tuan-tuan sekalian. Nanti insya-Allah hari ini hari Isnin kan. Esok malam Selasa kita akan baca bincang sikit tentang tips makanan-makanan yang boleh kita makan untuk keselesaan kita ketika mana kita berpuasa. Jadi kita makan masa bersahur tu, nanti kita lihat kelebihan tamar, kelebihan garam yang perlu kita orang Indonesia sebut konsumsi, yang kita makan dan minum untuk kesihatan kita sepanjang kita berpuasa. Jadi di sini disebutkan para malaikat berselawat ke atas orang yang berpuasa. Allah Ta'ala berselawat ke atas orang yang berpuasa. Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas orang yang berpuasa. Apa maksud salawat? Salawat maknanya ialah doa. Tuan-tuan bayang, Allah Ta'ala yang nak kabulkan doa, Allah Ta'ala yang berselawat ke atas kita. Malaikat tu adalah diarah oleh Allah Ta'ala untuk berselawat, iaitu mendoakan kita. Dalam masa sama Allah Ta'ala yang nak memakbulkan doa kita. Sudah pasti doa kita akan termakbul. Jadi kita naklah berpuasa dengan puasa sebenar-benarnya, agar Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya sentiasa berselawat dan mendoakan kita sepanjang kita melalui puasa tersebut. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shaim iza ukila indahu sallat alaihi malaikah." Sesungguhnya orang yang berpuasa apabila dia makan di sisinya, maka malaikat akan berselawat kepadanya. Ketika mana kita makan, malaikat berselawat. Bukan makan siang ya. Kalau makan siang kan batal puasa kita. Iaitu kita makan ketika mana bersahur dan juga berbuka puasa. Jadi akan didoakan oleh para malaikat. Yang ke-8, fadilat puasa yang ke-8 iaitu puasa adalah benteng daripada api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, "As-shaumu junnatun min azabillah." Puasa adalah benteng daripada azab Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab kita bila berpuasa, kita tak buat maksiat. Bila kita berpuasa, kita tidak melakukan kejahatan. Jadi bila tak ada kejahatan, kita terbenteng daripada dosa-dosa. Bila kita tak ada dosa, masuk syurga. Dan kita tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala, tidak akan masuk dalam neraka Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi sebab itu kita disuruh memperbanyakkan puasa. Orang dah sepatutnya kahwin, dia tak mampu nak kahwin, Nabi suruh kita berpuasa. Sebab puasa itu dapat menjadi benteng daripada kita melakukan maksiat. Sebab bila kita berpuasa, nafsu kita akan jadi lemah. Bila nafsu lemah, maka kita dapat kontrol nafsu tadi, dan kita dapat menghindari perkara-perkara yang dilarang. Juga diriwayatkan daripada Utsman bin Abil Ash daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun yustajinnu biha minan nar." Sesungguhnya puasa itu benteng yang menghalang seseorang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita digalakkan berpuasa.
Bukan setakat puasa Ramadan, begitu juga puasa-puasa sunat. Setiap bulan kita ada puasa-puasa sunat seperti Isnin Khamis dan juga hari Yaumul Abyad, hari putih ataupun hari terang, bulan purnama 13, 14, 15. Itu hari-hari yang kita disunatkan berpuasa. Puasalah tuan-tuan sekalian. Tadi ada orang tanya, dia tu ustaz, hari Khamis ni boleh puasa tak hari Khamis? Hari Khamis boleh puasa tak? Agak-agak boleh tak tuan-tuan sekalian? Baik. Hari Khamis ni boleh berpuasa ke tidak? Tengok hari Khamis tu berapa hari bulan. Kalau hari Khamis tu jatuhnya 30 hari bulan, maknanya hari itu adalah hari Syak. Hari Syak adalah termasuk hari yang diharamkan kita berpuasa. Kecuali bagi orang-orang yang memang melazimi puasa sunat. Contohnya dia puasa Isnin Khamis, tiba-tiba Isnin dan Khamis itu jatuh pada hari 30 Syakban. Maka dibenarkan kita berpuasa, tak ada masalah, tidak berdosa. Tapi kalau kita memang jenis orang tak pernah puasa pun, bulan-bulan lain tak puasa, tiba-tiba 30 Syakban kita sibuk nak puasa, maka puasa itu haram dan berdosa. Begitu juga orang yang puasa Nabi Daud. Dia melazimi puasa Nabi Daud. Dia puasa selang-selang. Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, tulat buka. Tiba-tiba hari yang dia puasa tu jatuh pada hari Syak. Tetapi hari tu ialah hari yang dia berpuasa lah. Dia selang-selang kan. Tiba-tiba kena pada tanggal 30. Boleh tak dia berpuasa? Boleh. Tentu sekaliannya tidak berdosa dan sah puasanya. Jadi sebab tu mengingatkan orang-orang yang tak biasa berpuasa ataupun tidak melazimi puasa sunat, jadi dia tidak perlu berpuasa pada 30 Syakban. Baik, kemudian Al-Munawi berkata, penjagaan dari Allah Ta'ala di dunia ialah daripada melakukan maksiat dengan disekat nafsu syahwat dan menjaga anggota daripada maksiat. Adapun penjagaan di akhirat ialah dijauhkan daripada api neraka Allah Ta'ala. Jadi bila kita puasa tadi dijaga, jadi benteng yang mana di dunia ini Allah Ta'ala jaga kita daripada melakukan maksiat-maksiat. Sama ada maksiat-maksiat yang kecil ataupun maksiat-maksiat yang besar. Sama ada maksiat-maksiat yang batin maupun maksiat-maksiat yang zahir. InsyaAllah kalau kita betul-betul jaga hubungan kita dengan Allah, Allah Ta'ala bantu. Bahkan apabila kita mati nanti di akhirat, Allah Ta'ala lepaskan kita daripada azab kubur dan azab api neraka, insyaAllah. Itulah penjagaan daripada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda lagi, as-siyamu junnatun wa huwa hisnun min husunil mu'min wa kullu amalin li sahibihi was-siyami li wa ana ajzi bih. Puasa adalah perisai, yakni junnah. Ianya benteng daripada benteng-benteng bagi seorang mukmin. Setiap amalan adalah bagi tuannya dan puasa adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Mana ibadah-ibadah yang lain itu untuk kita. Berapa yang Allah Ta'ala tetapkan, kita tahu. Macam semalam kita dah sebut dah, kalau puasa semayang seorang dapat satu pahala. Berjamaah dapat 27 kali ganda. Baca Quran satu huruf 10 kebajikan. Kadang-kadang amal kita digandakan sehingga 700 kali ganda. Itu kita boleh tengok dalam hadis berkaitan dengan infak, ayat Quran tentang infak. Tetapi untuk puasa, Allah Ta'ala kata, aku yang akan memberi ganjarannya, aku yang akan membalasnya. Jadi kita tak tahu berapa. Itu terpulang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tengok kita puasanya macam mana. Kalau kita puasa sekadar tak makan, tak minum, tapi ngumpat letah juga, itu sikitlah tuan-tuan sekalian. Minimal dia punya pahala kan. Tapi kalau kita jaga, mulut kita jaga, mata kita jaga, lidah kita jaga, telinga kita jaga, semua tubuh badan kita jaga dengan berpuasa daripada melakukan maksiat, maka kita akan mendapat kedudukan yang tinggi, pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang itu berbeza-beza ganjaran puasanya. Itu berdasarkan kepada kekhusyukan dia berpuasa. Bukan khusyuk dalam solat je, puasa pun khusyuk juga tentu sekalian. Bagaimana kita menghayati puasa tu. Jadi puasa bukan setakat tak makan tak minum, juga kita berpuasa seluruh anggota badan kita daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang dilarang. Baik, seterusnya Imam Al-Munawi juga menjelaskan maksudnya dengan berkata orang yang berpuasa, aku yakni Allah memberinya balasan pahala yang banyak. Aku yang menguruskan balasan pahala itu tanpa diwakilkan kepada malaikat yang paling dekat atau makhluk-makhluk lain, kerana puasa itu rahsia antaraku dengan hamba-Ku. Jadi untuk puasa ni Allah Ta'ala terus direct bagi ganjaran, tidak melalui mana-mana malaikat, sebab
puasa ni antara rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Jadi yang tahu kita dengan Allah Ta'ala, orang lain tak tahu sekalian. Tuan-tuan pagi-pagi sahur kan, lepas tu tidur, tak macam mana bangun siang pula, pergi makan kat dapur sekalian. Orang lain tak nampak. Tapi PKP ni jangan tentu sekalian ni, anak kita pun ada kat rumah tu. Tengok apa hal bapak aku tu pagi-pagi buka apa nama ni, tudung saji. Rupanya memang bapak dia kaki ponteng puasa tu sekalian. Jadi tak ada siapa tahu. Yang tahu ialah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Ada orang nak sorok-sorok pergi makan Maggi dalam bilik. Disangkanya Tuhan tak tahu tu sekalian. Rupanya Allah Taala Maha mengetahui. Jadi pastikan bahawa rahsia kita dengan Allah Taala ini, Allah Taala yang akan memberi ganjaran yang sebaik-baiknya. Kemudian puasa di jalan Allah Ta'ala juga dalam menjauhkan diri dari neraka. Daripada Amru bin Al-Ahba bin Absyah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man shama fi sabilillah yauman bu'ida minan nar masiratin mi'atin amin." Sesiapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari akan dijauhkan dari api neraka di dalam perjalanan 100 tahun. Satu hari kita berpuasa, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka sebanyak 100 tahun. Ini orang yang berpuasa ketika mana berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya yang ke-9, fadilah puasa yang ke-9 ialah di musim panas sebagai minuman, puasa di musim panas sebagai minuman di hari dahaga, yakni hari kiamat. Mana di bulan Ramadan dalam keadaan cuaca yang panas, kita sanggup untuk lapar dan berdahaga. Nanti bila kita di pada mahsyar, di akhirat, di dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai orang yang sentiasa mendapat minuman. Kita minuman ketika mana di hari akhirat nanti. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abu Musa al-Asy'ari dalam satu gerombolan kecil di lautan. Apabila mereka berada di lautan, maka pada malam yang gelap ada seorang bangun lalu berteriak, "Wahai kelasi kapal, berdirilah kamu semua. Aku ingin memberitahu satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya, yakni zatnya." Abu Musa berkata, "Beritahulah kami." Dia berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan pada dirinya bahawasanya sesiapa yang dahaga pada musim panas, maka Allah Ta'ala akan memberi minum kepadanya pada hari diberi minuman, iaitu pada hari kiamat." Mana siapa yang kat dunia ini berpuasa, dia sanggup lapar, sanggup dahaga semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memberi kepadanya minuman. Ada kita tahu di padang mahsyar itu antara minuman yang terbaik iaitulah daripada telaga Kausar, telaga Nabi SAW. Oleh itu berpuasa pada musim panas antara ciri-ciri keimanan yang sebenar, kerana berpuasa di hari yang panjang, panasnya di waktu siang dan berada di bawah panas matahari yang sangat terik. Tuan-tuan biasa kan yang belajar-belajar dekat universiti luar negara tu. Dia biasa kalau negara-negara yang ada 4 musim, kalau puasa musim sejuk, okey tu sekalian. Macam kita orang dulu masa dekat Mesir, puasa musim sejuk, alhamdulillah seronok. Pasal apa? Sahur pukul 6, buka pukul 4 petang tu sekalian. Jadi sekejap dia puasanya, tak lama. Tapi kalau kena musim panas, ya Allah tu sekalian. Saya pernah pergi Guangzhou tu sekalian. Jumpa satu kawan kita daripada Malaysia. Dulu lepas dia belajar, dia pergi duduk dekat Guangzhou. Dia kerja ni lah, buat forwarding untuk barang-barang daripada China balik ke Malaysia dan seumpama dengannya. Satu hari dia tanya saya masa dekat Guangzhou tu, dia kata, "Ustaz, saya nak puasa ikut Malaysia boleh tak?" Kata dia. Saya cakap, "Macam mana yang puasa ikut Malaysia tu?" Dia kata, "Kita orang, Ustaz, kalau musim sejuk, puasa tu best," kata dia. Sebab apa? Sebab waktu siangnya pendek. Bersahur pukul 6, buka pukul 4 petang. Tapi dia kata kalau musim panas, ya Allah, dia sahur pukul 3 pagi, dia buka pukul 10 malam, kata dia. Kata dia, saya tak tahu betul ke tidak pasal negara China tu kita tak pernah duduk situ musim panas. Berarti waktu siangnya panjang. Panas tu. Bangun kemudian malam pun tidur sekejap, nak tarawih, nak apa semua kalang kabut tu lihat. Jadi kata boleh tak kalau kita puasa ikut Malaysia? Macam mana? Iaitu walaupun dia duduk di China, tetapi dia nak bersahur macam kita kat sini pukul 5.30, dia nak berbuka pukul 7.30 macam kat sini. Boleh tak? Maka jawabnya ialah tak boleh tu sekalian. Sebab ibadah ni ikut tempat yang kita
kita duduk. Kalau kita duduk dekat Guangzhou, kita kena ikut waktu Guangzhou lah. Kalau kita duduk kat Malaysia, kita ikut waktu Malaysia. Jangan kita duduk Guangzhou tapi nak ikut waktu Malaysia. Pasal apa? Pasal kat sana berat sikit puasanya, sini senang. Tapi di tempat yang lain yang senang, kita tak mau ikut Malaysia pula. Kita pergi ikut yang senang pula. Ini tak aci tuan-tuan sekalian. Dia nak yang senang aja, mana boleh. Jadi dia puasa sembahyang ikut tempat. Macam orang lah kan. Dia kata kita nak raya haji. Raya haji ni dia kata kita ikut Mekah lah sebab wukuf tu adanya kat Mekah, dekat Padang Arafah. Mana ada wukuf kat Malaysia. Jadi yang betulnya Saudi kata dia. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, penetapan raya ni dia ikut anak bulan. Tengok anak bulan lah. Dah kita tak nampak anak bulan, nak buat macam mana? Jadi kita belum raya, Saudi dah raya dulu. Tapi kalau orang nak bantah sangat, kalau waktu macam ni tuan-tuan sekalian, kenapa tuan-tuan sembahyang isyak? Sekarang belum isyak lagi. Sekarang kan masih asar lagi tuan-tuan sekalian di Saudi. Asar kot ya, ni pukul 9.22 tolak 4 jam. Pukul 9 tolak 4, pukul 5. Betul lah baru lepas asar tuan-tuan sekalian. Kita sembahyang asar kalau nak ikut Saudi. Jadi tak betul. Yang betulnya kita sembahyang ikut ibadah ikut tempat yang kita duduk ketika itu. Ini kesilapan kadang-kadang orang berfikir. Baik, kemudian yang ke-10. Fadilat puasa yang ke-10 ialah puasa pada musim sejuk akan mendapat harta yang tidak ternilai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Amir bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "As-saumu fi syita al-ghanimatul baridah." Puasa pada musim sejuk merupakan harta yang menyejukkan, yakni yang tidak ternilai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa maksudnya? Maksudnya ialah harta yang tidak diperolehi dengan cara bersusah payah. Orang Arab menggunakan perkataan barid pada suatu perkara yang ada kerehatan padanya, kerana pada musim sejuk mereka boleh berehat berbanding ketika waktu panas. Sebab orang Arab ni dia suka rehat kalau musim sejuk ni. Dia lambat dia keluar rumah pun. Jadi itu salah satu daripada nikmat. Baik, ini kerana malam musim sejuk adalah panjang masanya, sementara di waktu siang waktunya sangat pendek. Qatadah seorang tabi'in berkata, sesungguhnya malaikat bergembira pada musim sejuk bagi seseorang mukmin yang mana siangnya pendek untuk berpuasa dan malamnya panjang untuk bangun malam. Jadi siangnya pendek supaya malam kita boleh qiyamul lail panjang-panjang. Dah pukul 5 lebih, pukul 6 pun dah maghrib. Pukul 7 dah isyak dah tuan-tuan sekalian. Berarti pukul 1-2 pagi kita dah boleh bangun untuk qiyamul lail sampailah ke subuh. Panjang tu kalau mampu. Tapi maknanya puasa musim panas pun ada kelebihan sendiri, puasa musim sejuk pun ada kelebihannya. Jadi kita tak perlu nak mengeluh alah panasnya lah, sebab puasa di musim panas ada kelebihannya. Begitu juga puasa di musim sejuk ada kelebihan. Yang ke-11, panggilan syurga Ar-Rayyan bagi kesemua yang berpuasa. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ghairuhum yuqal." Maksudnya sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu yang dipanggil Ar-Rayyan, yang mana orang yang berpuasa akan masuk darinya pada hari kiamat. Ianya tidak dimasuki oleh orang lain selain mereka. Maka diseru, mana orang yang berpuasa? Maka mereka pun masuk. Apabila yang terakhir dari mereka masuk, pintu itu ditutup sehingga tidak dimasuki oleh sesiapa pun. Jadi ini ada satu pintu khas, syurga khas untuk orang yang berpuasa. Hanya orang puasa je boleh masuk, orang lain tak boleh. Jadi malaikat akan panggil, siapa yang puasa? Mari sini, mari sini. Bila orang yang berpuasa tadi semua dah masuk, pintu tutup, close. Orang lain dah tak boleh masuk dah. Macam orang nak masuk kapal terbang kan. Bila orang yang dah ada tiket, dah ada boarding pass masuk, tutup semua. Orang lain dah tak boleh masuk dah, tutup sekalian. Orang lain semua tak boleh masuk lagi dah. Kemudian disebutkan lagi At-Tirmizi di dalam riwayatnya menambahkan, barang siapa yang memasukinya maka dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Yang ini masuk dalam syurga Ar-Rayyan tadi, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Berkata Mula Al-Qari,
Maksud Ar-Rayyan itu sama ada dirinya sendiri tidak merasa dahaga kerana banyaknya sungai-sungai yang mengalir, bunga dan buah-buahan yang ada di sampingnya, atau kerana siapa yang masuk kepadanya, ia memasukinya, hilang rasa dahaga pada hari kiamat. Jadi ada dua pandangan. Hilang dahaga tadi sama ada dia masuk ke dalam syurga tadi kerana nikmat yang pelbagai. Ada apa? Ada sungai. Macam-macam sungai ada, tuan-tuan sekalian. Sebab tu syurga ni indah, ada sungai. Macam orang kat dunia lah. Dunia pun yang indah kan sungai. Pening kepala duduk bandar, tuan-tuan sekalian. Pergi cari sungai Lui, pergi cari sungai sungai Congkak, cari sungai Gabai, duduk nak tenangkan. Sebab tu dalam syurga ni dia tenang. Dia banyak sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Dulu kat dunia, tuan-tuan sekalian, nyusu dengan mak tak sempat habis. Sepatutnya 2 tahun, tapi mak sibuk kerja 2 bulan. Lepas daripada tu mak pergi kerja, anak nyusu dengan mak angkat yang daripada New Zealand tu, tuan-tuan sekalian. Fernleaf Dutch Lady. Sebab tu kadang-kadang kalau dipanggil berkurang macam tu je bunyinya tu. Mat, dia macam mak angkat dia. Jadi tak puas nyusu, nanti kat akhirat tuan-tuan sekalian boleh mandi lulur susu, boleh minum susu. Jadi intinya di syurga ni macam-macam minuman ada. Dan ada macam-macam buah-buahan. Dalam syurga. Jadi bila kita makan buah, kita hilang haus. Betul tak? Makan apa? Buah belimbing, buah apple, buah anggur. Dalam buah tu dia mengandungi kandungan air yang banyak. Jadi bila kita makan, hilang dahaga kita. Ini menurut sebahagian pendapat ulama. Dan dia mengatakan juga, memang siapa yang masuk je dalam syurga Ar-Rayyan, hilang perasaan dahaga. Baik, kemudian berkata Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Fawaidus Shaum, adapun dikhususkan kepada mereka memasuki syurga dari pintu Ar-Rayyan kerana keistimewaan ibadah mereka dan kemuliaannya. Ini satu lagi pandangan Izzuddin bin Abdul Salam. Dia menyebutkan bahawa antara kelebihan puasa tadi masuk dalam pintu Ar-Rayyan tadi kerana apa? Kerana keistimewaan ibadah yang dilakukannya tadi. Apa dia? Iaitu ibadah puasa. Jadi puasa ni sangat unik. Dia mempunyai banyak kelebihan-kelebihan dan rahsia-rahsianya yang hanya kita akan dapat bila kita berpuasa dengan sebenar-benarnya. Itulah suatu gambaran yang sebenarnya tentang makna yang didapati pada kalimah Ar-Rayyan, dan ianya buat selama-lamanya bagi penghuni syurga yang menjalankan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rayyan ni khas untuk orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita dapat memenuhi kehendak daripada tuntutan ibadah puasa tadi. Kita puasa sebenar-benarnya supaya kita dapat memperolehi fadilat-fadilat ataupun kelebihan-kelebihan puasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Allah Taala dan Rasulnya itu tadi, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak akan memungkiri janji. Allah Taala sentiasa menunaikan janjinya. Jadi janjinya apa? Janjinya kalau kita ibadah betul-betul, diampuni dosa kita oleh Allah Taala dan ditempatkan di suatu syurga yang khas yang namanya lah Ar-Rayyan. Jadi Allah Taala tak mungkin membohongi kita, menipu kita. Baik, seterusnya yang ke-11, antara fadilat puasa juga ialah puasa jalan menuju ke syurga. Salah satu jalan kita nak masuk syurga ialah kita dengan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khatama lahu bisyamin yauma dakhalal jannah." Siapa yang menghabiskan hidupnya dengan puasa sehari, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Jadi walaupun kita berpuasa sehari, dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurga. Al-Munawi berkata, maksudnya sesiapa yang menghabiskan umurnya dengan puasa sehari, yang mana dia mati di dalam keadaan berpuasa, atau selepas berbuka puasa, maka dia akan memasuki syurga bersama orang yang terdahulu tanpa didahulukan dengan azab siksaan. Jadi siapa yang betul-betul istiqamah berpuasa dengan sebaik-baiknya, dia akan terus dimasukkan dalam syurga. Dia tak ada masuk dalam neraka dulu, walaupun kemungkinan ada salah silap, dosa-dosa dilakukan, tetapi Allah Ta'ala ampuni dosanya semua sekali. Masuk syurga tanpa melalui tapisan masuk neraka dulu. Kan kalau kita baca tentang akhirat tu, siapa yang ada dosa nanti masuk neraka dulu, basuh dulu tuan-tuan sekalian.
dah tu baru dimasukkan dalam syurga. Tapi bagi orang betul-betul jaga kualiti puasa dia, Allah Ta'ala terus masukkan syurga. Tak payah pergi neraka dulu. Itu antara satu kelebihannya. Manakala hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di kalangan kamu pada pagi ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi siapa yang beri makan orang miskin hari ini? Siapa yang bagi makan orang miskin hari ini? Maka Abu Bakar menjawab, saya. Sabdanya lagi, siapa yang melawat orang sakit pada hari ini? Jawab Abu Bakar, saya. Maka sabda Nabi lagi, tidak berhimpun perkara itu kesemuanya kepada seorang lelaki kecuali dia termasuk ke dalam kalangan ahli syurga. Ya. Jadi syarat nak jadi ahli syurga apa dia? Banyakkan berpuasa sunat, kemudian memberi makan orang fakir miskin, tahu ada susah kita bantu tu sekalian. Lagi-lagi ni di bulan-bulan nak masuk bulan Ramadan ni, kita tengok ramai orang tu sekalian kadang-kadang tak ada rumah, gelandangan, ya. Bantulah tu sekalian. Ikut kemampuan kita masing-masing tu sekalian. Tadi saya tengok satu visual tu sekalian. Bagaimana anak-anak kecil tu sekalian, tak tahulah memang dia tak ada makanan ke macam mana, dia pergi meminta-minta daripada rumah jiran-jirannya tu sekalian. Jiran tu pula berlainan agama tu sekalian. Tapi dia tetap membantu juga tengok anak-anak ni. Bagi roti, suruh makan sama-sama dengan adik-adik. Nasihat pula, jangan gaduh-gaduh tu, jangan gaduh-gaduh. Makcik tu pula naik kerusi roda tu sekalian. Boleh jadi dia pun dalam keadaan sakit, ya. Tapi bila dia tahu ada jirannya susah, dia bantu. Jadi ini satu amalan yang mulia tu sekalian. Bantu orang tu bukan mesti orang itu satu bangsa dengan kita, sama-sama Melayu. Oh, dia Melayu, kita kena tolong. Itu yang kadang-kadang salah tu sekalian. Jadi asabiah. Asabiahnya apa? Sampai kawan dia tadi sama-sama bangsa tapi jahat, dia tolong juga tu sekalian. Itu salah. Apa salahnya dia Melayu kata dia? Ataupun agama, ada Islam, tak apalah dia nipu pun tak apa, dia Islam. Jadi tak boleh macam tu sekalian. Kita kena tegakkan kebenaran. Kalau orang tu betul, kita kata dia betul walaupun dia orang bukan Islam. Kalau orang tu buat salah, sekalipun dia orang Melayu, dia orang Islam, sebangsa dengan kita, seagama dengan kita kena kata dia salah tu sekalian. Jangan kita main sentimen, sebab ini geng kita, walaupun dia sebangsa seagama dengan kita, dia salah pun kita tak tegur, bahkan kita menyokong kerja-kerja salah dia lagi. Jadi berhati-hati ni gitu sekalian. Ibnu Khuzaimah berkata, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syurga kepada orang yang berpuasa satu hari apabila dia menghimpunkan puasa dengan sedekah, menghadiri jenazah dan melawat orang sakit. Ini semua termasuk dalam tanggungjawab kita sesama umat Islam. Bila ada saudara kita sakit, kita ziarahi. Bila dia meninggal, kita juga sampai ke rumahnya untuk sama-sama menghormatinya, kemudian mengiringinya sampai ke jenazah, sampai ke kuburan tu sekalian. Tapi kat kubur tu janganlah kita asyik sembang dunia je tu sekalian. Ada orang kat kubur cerita macam-macam. Padahal bila kita menziarahi orang sakit, orang meninggal atau dipanggil majlis takziah, kita tu kena berfikir tu sekalian. Ya Allah, kawan kita ni dulu boleh mandi, sekarang tak boleh mandi dah. Dia kena mandikan pula. Fikir, ya Allah, so aku macam mana lah ya Allah. Fikir tu sekalian. Tengok tu sekalian dikapankan, ya Allah. Dulu sama-sama pakai pakaian cantik-cantik, bus jaket, pakai tali leher, pakai kot. Ada pula yang pakai apa? Bow ya? Bow. Pakai kasut pun cantik. Semua cantik-cantik tu sekalian. Tapi bila kita tengok kawan kita, ya Allah, rupanya orang ni bila mati, kotnya tak pakai lagi dah tu sekalian. Baju Melayu tak pakai dah. Seluar apa, ball bottom, seluar jean, semua tak pakai dah tu sekalian. Tinggal semua tu. Yang kita pakai apa? Tu, kain putih yang berapa helai tu. Untuk menutupi, ya Allah. Sama kita dengan semua orang. Kaya ke, miskin ke, raja ke, Perdana Menteri ke, orang biasa ke, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mati, dibungkus dengan kain kapan putih tu. Jadi sebab tu kita ni bila tengok orang mati, kita kena insaf. Jangan kita sombong.
Kita kena insaf. Kita pun akan jadi macam tu juga. Kalau kita tak ada persediaan akhir, tiada persediaan dari segi amal-amal kita, macam mana tu selain kita nak hadapinya? Ya. Jadi jaga tu baik-baik. Apa yang disebut itu adalah janji Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan kelebihan yang besar bagi mereka yang berpuasa. Jadi antara kelebihan-kelebihan tadi, iaitu apabila kita berpuasa, Allah Ta'ala akan berikan kita banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian akan diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian, kita malam ni dapat lagi 6. Jadi semalam 6, hari ni 6. InsyaAllah esok malam kita sambung lagi. Di samping kalau saya sempat esok, saya akan tunjukkan cara kita bersahur yang sederhana, tetapi insyaAllah dapat pahala di sisi Allah Ta'ala, dan juga kita akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat insyaAllah. Jadi sampai sini dulu malam ini. Kita mempelajari berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan berpuasa. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita faham ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan rangsangan, motivasi kepada kita untuk kita beribadah dengan lebih baik lagi pada bulan Ramadan tahun ini berbanding bulan Ramadan tahun yang lalu. Jadi sekarang ini insyaAllah kita jumpa lagi malam esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba yang baik ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang sentiasa taati perintah-Mu dan menegakkan segala larangan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, alhamdulillah kami bersyukur ya Allah kerana corona beransur baik ya Allah. Kami mohon ya Allah, segerakan Kau angkat corona daripada muka bumi ini ya Allah, agar tidak ada lagi manusia-manusia yang dijangkiti oleh penyakit kronik seperti ini ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah segala amal-amal bakti kami ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji Mat, apa khabar? Sihat ya? Dah pencen ni bawa. Lama tak jumpa Haji lepas daripada kuliah di JPN dulu ya. Alhamdulillah. Haji Sufian pun ada ya malam ni. Alhamdulillah sihat. Tuan-tuan, Haji Sufian ni umur dia dah 70 ke 80, tapi sihat macam orang muda. Yang penting jaga makan katanya ya. Haji Sobri pun ada, alhamdulillah, bersama-sama kita pada malam ini. Tengok YB Samsul pun ada ya. YB Samsul, terima kasih bersama-sama pada malam ini. Dan yang lain semua begitu juga. Saya doakan semoga semuanya diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan disampaikan kita ke bulan Ramadan. Sekian, selamat malam, jumpa lagi esok malam insya-Allah. Oi, nanas. Dah dapat nanas dah, alhamdulillah. Tuan-tuan, nanas baru sampai lagi, ada 150 kilo lagi tu. Siapa nak nanas bagi tahu, insya-Allah esok pagi kita hantar ya. Pengantaran di Kelang dan Shah Alam. Esok pagi insya-Allah Kelang dan Shah Alam ya. Allah a'lam.